military base sebab AE pun ada history bermain daripada military base. Sekarang ini kita akan perlihatkan Vampire juga akan turun ke kawasan belah Primos Ipam sudah sampai ke Ferry Pier berjalan dengan Wolf, tapi sekarang ni circle itu penting. Ke manakah ia mau pergi? Kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, betul. Okey, circle kakak, inilah circle yang baik untuk Gifam. Ya, tapi ini pun circle yang baik untuk pasukan inilah. Pasukan Nova yang memangnya akan turun dekat sini. Flight Path tak berapa suka melihatkan. Walaupun ya, ada beberapa pasukan akan dapatkan tempat mereka sendiri. Tapi ada beberapa pasukan terpaksa menomadkan diri dan kemudian mencari mangsa-mangsa yang lain-lain. Buat waktu ini nampak gayanya macam perlawanan awal akan berlaku. Ya, beberapa tim tak sampai ke mereka punya drop spot. Jojo Paul tak sampai, Jojo Paul Apartment tak sampai, Gatka tak sampai, Hospital tak sampai. So, ini akan menyebabkan beberapa kesesakan akan berlaku di kawasan garis penerbangan tadi. Itulah termasuk dengan Nova sendiri. Kita diperlihatkan dengan Inco. Inco kena hati-hati, kena ISC ni. Player ni ada satu shotgun yang beliau boleh guna pakai, dan dia ada benda yang paling berbahaya mana-mana player boleh ada, iaitu dia ada information. Kedudukan tepat di manakah player-player Inco ini berada. Informasi itu boleh guna pakai oleh teammate-teammate dia yang sekarang ni kelengkapan semakin lama semakin naik. Tetapi kat sini T2K akan dicari oleh FF. Dia ada shotgun, tembakan dilepaskan, cuba tidak berjaya. T2K akan hilang secara kekal. 2 orang nampaknya dekat sini. Yang datang untuk membantu pun tukar fikiran last minute. Legend pula tak ada senapang. Berjaya dijatuhkan oleh Sol K. T2K. Kemungkinan besar on the way sekarang ni untuk jatuh ke anak tangga ke bawah-bawah ini. Tapi ISC sekarang ini dia ada shotgun. Mereka tahu dia ada shotgun. So mereka perlu berhati-hati. Api-api dibaling menyebabkan dia sendiri tidak boleh bergerak. Tapi itu dia. Bantuan sudah pun sampai daripada ISC Inco. Mungkin game ini tak boleh konsisten kerana dia ada satu player yang sudah pun knockdown di kawasan bawah, yang di mana ISC boleh ratakan dia terlebih dahulu. Ya, tapi tak tahu juga nak cakap macam mana sekarang ni sebab ISC nampak macam tak boleh nak commit. Tak ada perlawanan ini. Malang sekali untuk Inco ya, macam kau cakap. Sukar untuk mereka konsisten dalam situasi sebegini. Ini mungkin inilah akan memberikan akhirnya break itu akan di-apply kepada pasukan Inco setelah 3 game mereka agak konsisten. Kali ini mungkin terpaksa menyerahkan saja title konsisten itu kepada pasukan Brazil yang lain. Iaitu Alpha 7 yang ada markah yang masih lagi tinggi daripada mereka dan juga mempunyai 4 orang. Tidak pasti kenapa kawan-kawan dia tak datang aja untuk membantu dan suruh member yang tadi push tu untuk tunggu sebentar. Sebab kalau dia push, walaupun dapat satu knockdown pun, sebenarnya masih lagi dalam disadvantage sebab dia 1 lawan 2. Member kat belakang boleh backup juga. Tapi pilihan mereka yang buat kereta macam nak pergi bantu tapi terus tukar fikiran menyebabkan sekarang ini mereka yang tersekat. Kalau tak tadi mungkin mereka boleh menang fight tu. 3, mungkin seorang hilang secara kekal. Tapi masih lagi menang 4 mata penyingkiran ke atas ISC. Dan sekarang ni mereka knockdown satu lagi orang player. Mereka Inco tinggal seorang saja. Benda yang mereka boleh buat tadi, ambil peluang 50-50 itu sekarang ni akan dikurangkan kepada close to 0. Ya betul. Tak tahu mana dia nak larikan diri. Tapi rasanya untuk Inco, salah satunya cara yang mereka boleh lakukan ialah untuk bermain dengan satu orang. Tapi setakat ini kita nampakkan player yang bermain satu orang dan dapatkan survivability sampai ke akhir hanya berlaku kepada pasukan 4AM saja. Ya, Shin Chen Ya, dia seorang saja yang... dia seorang saja boleh buat. Yang lain-lain semua tak jadi langsung. Even player yang kita tahu survivalist yang hebat dengan main satu orang seperti Damrut sendiri pun tak jadi mereka buat. So ada sesuatu yang Encik 4AM ni tahu. Ini lah King Chen. Dia seorang je tahu benda ni. Macam mana formula dia untuk kekal di dalam last second punya game. Sebab yang lain-lain buat semua tak jadi. Betul tu, average survival time dia pun nombor 8. Menunjukkan bahawa dia memang agak survivalist jugalah sebab tim dia bukan 3-3 game awal dia pun dapat chicken dinner pun. Ya. Tapi dia top 8. Dan dia memang hidup dengan agak lama kalau dibandingkan dengan player-player yang bermain setakat ini.
4am. Adakah ini tim China yang akan angkat piala kali ini pula? Hampir sebelum ini, tapi digagalkan oleh Tim negara sendiri juga, Nova. Nova. Nova ini bukan hari mereka, tapi mana-mana hari pertama pun jarang menjadi hari mereka pun. Cumanya daripada 13 markah ini nak mengejar apa yang berpotensi menjadi, rasanya Alpha 7 kalau dia menang lagi kat sini ataupun dapat top 2 pun, aku rasa mungkin mereka boleh tamatkan hari ini dengan lebih 100 markah. Ya, ada peluang. Hmm. Sangat besar peluangnya sebab kita baru suara jalan kan. Baru 50% saja. Dan kalau darab 2 dah 100 dah. Ya. Itu dia untuk Inco, darab 2 pun sudah 100. Bagi 4M tak. Belum lagi. Sebab 4M belum lagi ada game eksklusif yang ada chicken dan juga elimination point tinggi yang which Alpha 7 dan Inco memang ada untuk diri mereka. Tapi untuk mereka potong DRS yang ada game eksklusif game 1, pada tu agak impresif. Sebab 4M tak ada chicken. Dia yang berada di nombor 3. Ya. Agak malang lah untuk DRS. Permulaan yang cukup meletup. Tapi bila difikirkan balik sebenarnya, DRS tu mula-mula awal kita nampak beberapa belas kan dia dapat elimination. Tapi sebenarnya benda tu direplikasikan, diulang berkali-kali oleh tim yang menang seterusnya, Inco dan juga Alpha 7. Semuanya berbelas-belas juga. Yang di mana dijangkakan mungkin Sunhawk selalunya menang mungkin 9 tu kira maksimum jugalah untuk tim yang dapat chicken dinner kan, ataupun 8. Tapi siapa sangka tadi dia mendapatkan 14 elimination. Tu lah agak banyak sekarang ni chicken dinner winner kita punya elimination point. Mungkin sebab circle baru ni kot. Macam diorang ni last circle bukan ada elimination point banyak pun. Tapi bila game tamat double digit. Game tamat double digit. Ya betul. Sebab last circle kan ramai sangat orang. Dulu last circle berapa orang? Ya. Last circle kau punya, aku dapat 4 elimination point tambahan. Dan aku dapat chicken dinner. Aku dapat elimination point tambahan 3, aku dapat chicken dinner. So tambah 7. Sekarang last circle, kau bukan bergaduh untuk chicken dinner, kau bergaduh untuk tempat ke-5. Tempat Ya, betul. Kadang-kadang tempat ke-6. Tempat ke-6 pun boleh jadi. Dalam last circle, menunjukkan betapa drastiknya perubahan gameplay yang terpaksa dilakukan. Tapi kalau ada hard shift, tidak ada. Nah, ini akan menyebabkan kemudahan bagi pasukan Nova. Macam biasa, ini memang tempat mereka. Tapi Alter Ego juga sudah pun masuk ke tengah-tengah. Jadi memang akan ada perubahan yang ketara lah di dalam Erangel kali ini kerana sebelum ini apa yang akan berlaku di tengah-tengah ada pasukan Inco. Kali ini tak ada. Tak ada. Means ada orang lain yang akan dapat circle. Kalau tim seperti Nova itu yang dapat circle lah. Kena hati-hatilah tim ni. Tapi setakat ini, diorang punya defense compound tak begitu yang terbaik lah. Dan King, tak tahu kalau mereka akan masukkan Frozen ataupun tidak. Tapi King banyak kali juga terkeluar awal. Order pun sebenarnya banyak juga mati awal dalam proses membuka jalan. Ya. Sekarang ini mereka kena rencana sesuatu apa yang mereka perlu lakukan, perubahan yang mereka perlu lakukan sebab mereka tak, aku rasa diorang tak boleh kot tunggu sampai esok baru nak lakukan perubahan sebab masa yang diorang ada untuk buat analisis ini, amount of time tu sama juga untuk semua tim lain. Ya, betul, dan memang tak banyak masa pun untuk mereka lakukan apa-apa perubahan. Tapi 4M akan mengabaikan AMR yang berada di dalam supply. Bermaksud memang tak ada perubahan meta yang menyebabkan ada orang nak ambil pun AMR tu. Sebab untuk senjata yang jatuh daripada airdrop, Dia ambil. dia ambil? Dia hantar kawan dia ambil. Oh. Yalah, tapi untuk AMR itu dia bukan one shot one kill. Inco habis. Jadi ini game pertama sekali yang mereka gagal. First time. Hmm. Tapi aku rasa dia okey kot. Ya. Dia pun cakap aku nak pergi break makan tadi, tak cukup masa. Sebab kita chicken setiap game. Ya, boleh dikatakan dia hampir Tapi chicken. cakap pasal AMR, kenapa orang tak nak ambil? Sebab dia bukan one shot one kill kan. Dia kira DMR ke. Tak tahu, tapi dia damage dia mungkin tak berbaloi lah dia kalau berbanding dengan ambil Mark 14 ataupun AWM lah yang paling ketara sekali. Aku suka bunyi Mark 14. Hmm. Dia bunyi tu memang sangat-sangat kuat sampai headphone tu nak pecah. Pum, pum, pum. Yep. Jatuh kegemaran Cik Boyka. Di map Weekend. Yep. Tapi malangnya dia tak relevan lagi.
Tak tahulah dia dekat mana, tapi aku ada suspicion mengisyaki bahawa dia ada dekat sini lah. Di sini bermaksud di Jakarta. Sebab dia jarang terlepas. Dia banyak post gambar juga. Dia memang dah gerak dah ke sana. Tapi dia memang terkenal juga kat situ kan. So dia boleh je terus siapa-siapa bawa dia pergi mana-mana. Sebab petang tadi dia ada post, dia pergi sembahyang Jumaat. Dia ada post sembahyang Jumaat bersama dengan rakan mana satu entah. Jadi pada waktu ni FF setakat ni mereka tidak perform sangat banyak tim sebenarnya yang meratakan mereka. Kali ni mereka ada 3 mata penyingkiran sudah, tapi satu terlepas pula dekat sini seorang-seorang bersama dengan ISC. ISC cuba lakukan apa mereka lakukan pada round yang pertama. Tapi itulah mereka dah hilang satu dah tu. Habis rata ni je. Rata. Bukan hari yang baik untuk pasukan daripada Mongolia secara keseluruhan. Bukan saja mereka, Star Wars Esports pun tak ada apa-apa yang terlalu buat apa-apa sangat. Tapi Wolves ini memang paling, sebenarnya 2 pasukan yang paling malang lah. Yang tembak dia orang pula 4AM. 4AM lah tu. 4AM yang dapatkan kat situ. Tapi 4AM akan dapatkan satu saja. Lagi satu akan berjadi rembak oleh Wolves sendiri. Ini seperti perasaan PMCO 1. PMCO 2 kan yang dekat Malaysia tu. Yang mana? Yang Jurugeng main lah. Yang dekat PWTC kan. Okay. Ya, malang untuk macam penonton terpaksa melihat kesengsaraan play negara mereka sendiri. Okay, faham. Ya. Jadi itu menyebabkan macam kawasan stadium itu tak begitu meriah. Ya. Ingat. Di mana hari pertama tak ada engkau. Kita lihatkan STE action. Tapi pada waktu tu masa last day tu orang dah terima lah. Let's enjoy the game and watch the game. Ya, betul. Hari terakhir dia lebih meriah sedikit. Tapi hari pertama, hari kedua tu boleh rasa kesedihan tu dalam udara yang kau hirup. Kau boleh bau dah, ni kesedihan ni. Kan. Bau kesedihan yang ketara. Tapi untuk Nova, ini adalah pertama kali mereka akan merasakan sorakan daripada player yang luar daripada negara mereka. Aku kurang pasti kalau Nova sebenarnya pernah travel atau tidak. Pernah travel tapi tak pernah main depan crowd. Ya. Tak, dia ada. Berlin. Berlin dia main Dia main. Dia main bawa panji SQF masa tu. SQF. Ya, SQF betul. Lepas tu jadi Nova SQF, kemudian sekarang menjadi Nova saja. Ya. So dia pernah bermain. Juara untuk 2 PMGC yang sebelum ini. Tapi kali ini dalam keadaan yang cukup tidak lumayan untuk mereka dengan 13 markah. Tapi perbezaan dengan nombor 1 pun tidak begitu banyak. Tapi apapun perbezaan antara nombor 16 untuk Wolves dengan mereka sekarang ini menjadi 56 markah mereka perlu kejarkan. Tak tahu kalau mereka ada kebolehan untuk melakukan miracle game itu. Untuk dapatkan nombor 1. Sebab sekarang ni miracle game bukan untuk layak ke peringkat seterusnya. Dah tak ada peringkat seterusnya guys. Peringkat seterusnya ialah juara saja. Betul. Juara. Even kau jadi juara pun kau tak dijemput secara automatik kan. Nova pun bukannya dijemput secara automatik ke sini. Masih dia kena qualify. Ya. Setakat ni yang satunya yang special adalah ada kau tuan rumah. Itu untuk PMGC. Kalau untuk C kalau kau menang C sebelum tu lah. Ya. Itu je yang akan memberikan direct slot. Pada ketika ini kita akan lihatkan juga Gadka, Pam. Sekarang ini sudah pun naik ke tangga yang ke-7. Daripada nombor 15. Kereta yang cukup besar sekali. Tadi gol sekarang ni tinggal 2. Mereka berjumpa dengan tim 4M yang sekarang ini tengah betul-betul 4 angry men. Itu betul-betul marah lah. Tak sampaikan macam pasukan Alter Ego tu punyalah berlawan dengan daripada depan cuba untuk masuk. Mereka ditembak begitu saja oleh pasukan 4M. Sekarang ni 4M mendekatkan diri dengan mereka. Mereka tahu. Dia seolah-olah macam 4M dengan Wolves ni tahu tempat di mana mereka harus duduk untuk tidak berjumpa dengan Nova. Mereka tahu dekat mana Nova akan ada dalam situasi ini dan mereka mengelakkannya. Tapi menyebabkan mereka ada satu orang kata konsentrasi di bahagian itulah bersama dengan 3 tim sudah dalam compound yang lebih kurang. Aku cuma takut Gifam pergi langgar compound Wolves ni. Kalau pergi langgar compound Wolves tu tiba-tiba kat situ ada 4M. Kat situ ada AE juga.
Spot rotation mereka lebih kurang berdekatan saja. Tapi DRS sekarang ni akan menembak Vampire. Semua orang yang lalu, semua orang dia tembak. Tapi mereka belum lagi masuk ke dalam circle. FF juga berada di kawasan persekitaran. Tapi kalau circle Gatka ni memang aku rasa tim-tim daripada China ni akan sedikit respect lah ke atas Nova. And apa benda dia orang boleh achieve. Ya. Tapi apa-apa pun, apa yang Geek Fam langgar lah kedua-dua DRS dan juga Nova. Malah mereka dapat 3 pasukan berbeza. Untuk pasukan Geek Fam, mereka dapat satu dari Nova, satu dari VPE, satu daripada DRS. Tak mana tak ada tembak ni. Tapi semua dia dapat satu, seorang kena handle satu pasukan. Mereka akan dapatkan mata penyingkiran, itu akan menjadi persoalan. Tapi Paraboy juga jatuh. Menunjukkan Nova sekarang ini 2 player dalam keadaan knockdown. Satu sudah pun dibangunkan semula. Itu Jimmy. Paraboy akan cuba dibangunkan semula pada ketika ini juga. Nova akan bergerak dalam kawasan zona biru sekarang ini. Risiko diambil untuk menuju ke arah King. Ya, King telah pun mentak asap, tapi Paraboy dikeluarkan secara langsung. Markah itu tidak berjaya diambil oleh Geek Fam yang menjatuhkan salah satu daripada pasukan Nova sebentar tadi, tapi mereka menjatuhkan 3 pasukan berbeza. Cuma tak nampak kelibat Geek Fam ni dekat mana sebenarnya. Tapi bagus juga, dia jatuhkan 3 pasukan berbeza. 3-3 ni akan kelang kabut dan tidak fokus kepada mereka lah. Jadi ada mungkin peluang yang mereka boleh ambil untuk menukar tempat. Tapi Nova memang betul-betul ambil risiko gunakan Dacia. Di tempat lain, Paraboy sudah tidak ada. Tapi Stone juga sekali lagi menjadi mangsa kepada Geek Fam. Emerald dengan satu tembakan SLR mendapatkan satu lagi knockdown. Belum lagi ada mata penyingkiran. Harap-harap ini akan menjadi mata penyingkiran bagi mereka. Nova satu mata penyingkiran ditunjukkan kepada kita. Sekali lagi menggunakan Dacia, risiko diambil untuk betul-betul masuk ke tengah dan ke tengah dan ke tengah. Dan surprisingly mereka masih lagi berada di kawasan yang agak sedap pada ketika ini. Tapi sudah Geek Fam berada di kawasan selatan circle kita. Kemasukan ke perkataan Gatka itu senang sebenarnya. Ya, betul. Tapi yang menjadi masalah dekat sini ialah macam satu kerisauan yang kau ada sebutkan tadi, iaitu ini. Tempat ini spesifiknya. Kalau dilanggar dekat sini. Okey, harap-harap taklah. Harap-harap dia ada informasi yang nampak orang lari-lari. Oh, kat sini ada banyak tim tak payah langgar. Ya. Tolong Geek Fam, jangan Geek Fam. Ya, aku tengok arrow Geek Fam. Okey. Dia nampak macam dia akan gunakan tak pastilah. Sebab di bahagian atas sebenarnya. Salah tengok. Tapi S2G ada dekat sini. 13 pasukan. Nah, kalau Geek Fam mana dekat sini, mereka boleh berpotensi naik sampai ke nombor 3. Menggantikan tempat 4M untuk mengejar nombor 1 itu sukar sikit. Tapi ada harapan. DRS. Schweppes. Malang sekali Vampire Esports ini. Mereka tidak mati tapi menjengkelkan untuk mereka di-harass sedikit demi sedikit macam ni, sehingga mereka keluar daripada circle sebenarnya nak pergi ratakan DRS dulu. Sekarang ni Vampire akan berjatuhkan oleh DRS. DRS satu dalam keadaan knockdown, satu di antara lobby secara langsung. Walau dia yang menang. Ya. Gila-gila dah DRS. Tapi sekarang ni dia ada tugas yang berat. Dia kena revive semua orang terlebih dahulu. Tapi bagus untuk dia masih lagi ada 2 minit. Tolong sekali sampai ke hujung-hujungnya. Dia Ganti tempat. Kan ambil. Tapi dia tak ada circle sebenarnya. Ya. Belum lagi kan? Ya, memang. Belum tamat lagi circle ni. Dia masih lagi berpusing. Masih lagi bergerak menuju ke kawasan itu. Ya, dia take over tempat Buriram ni. Tapi aku rasa mungkin apa yang cuba difikirkan oleh Damrud dan juga rakan-rakan ialah untuk langgar tempat itu dapatkan beberapa points mungkin. Geek Fam tidak ada elimination points sedangkan mereka dah jatuhkan musuh-musuh sebanyak 4 kali. Tidak silap, tapi semuanya sihat walafiat. Ada yang telah terkorban tapi bukan atas tangan mereka. Seperti Paraboy dan juga Jimmy tadi yang mereka jatuhkan. Geek Fam ada kemasukan yang rasanya agak optimum lah kalau dibandingkan dengan apa yang berpotensi berlaku, iaitu langgar di tempat Wolves yang terdapat juga pasukan 4M, yang terdapat juga pasukan Alter Ego. Kali ini lambakan di tempat yang lain. Tak, dia ganti tempat. Pergaduhan akan berlaku dekat sini juga. Tembakan dilepaskan. Satu dibunuh secara langsung bagi DRS. Tapi DRS juga dapatkan Remember Me semula. Wolf macam maukan satu game yang menjadi. Mungkin inilah gamenya. Sebab mereka sudah pun ada 3 mata penyingkiran. DRS masih belum menjadi. Florence Kemin ditembak. ST juga ditembak. Alpha 7 walau bagaimanapun mendapatkan beberapa kejatuhan termasuk pada Buriram United main MP.
Ada masih 11 pasukan di dalam stage ini. Di dalam circle ini. Oh. Ada orang di bahagian luar. Merata terus. Pasukan 5 Flux. Tinggal 2 orang. 7 elimination point. Tapi mampukah mereka menjatuhkan S2G? Itu menjadi persoalan. Tujuh Silas sekarang ini ditunjukkan kepada kita. Mereka ada 3. Tembakan dilepaskan. Tapi dia akan knockdown daripada kawasan asap itu. Flux dalam banyak-banyak tim hampir meratakan mereka. Tapi Flux kali ini akan rata juga awal. Tapi 7 mata penyingkiran untuk mereka. Grenade tangan dibaling sekarang ini oleh Influence. Beberapa biji dibaring ke arah S2G. Geek Fam nak dapat satu mata penyingkiran juga pada waktu yang sama. Influence dan Alpha 7 ni berkali-kali entah macam mana masuk circle. Tapi tak tahulah kuat aja tim daripada Dia kuat. Dia langgar dia kuat. Tak tahu kenapa. Dia langgar saja efektif. Langgar saja menjadi. Untuk kedua-dua sebenarnya boleh kira ialah Alpha 7 dan juga Influence Gaming lah. Untuk Inco dan mereka kebolehan untuk melanggar tu tak tinggi sangat. Tapi mencari circle dan mempertahankannya itu kepakaran. Betul-betul pakar. Nova datang balik ke rumah ini. Mereka semua nak avoid Nova. Tapi Nova sudah sampai dekat sini. Wolf juga ada dekat sini. Begitu ramai orang di sini. Sebenarnya alamak Geek Fam. 2 orang dijumpai dekat situ. 1 dibunuh secara langsung. Ini adalah tim yang mana-mana tim pun tak nak jumpa. A7 sekarang ini betul-betul on fire. Order berdapatkan 33 Savan. Nova juga 1 dibunuh oleh Nova tadi. 4M. Tapi tempat ni memang ada pesta yang agak besar. Sekarang kita lihat juga dengan Wolves. Wolves masih lagi lengkap dengan ke-4 AE. Ini rumah sebenarnya dirembat. Mereka berjaya untuk meratakan mereka. 4M ada 2 lagi. Mereka akan turun ke bawah. Ini adalah rumah yang diduduki oleh ketiga-tiga tim China. Oh ya, betul. Memang ada cop mohor negara mungkin dekat sini. Tapi Wolves hanya tinggal 1 saja player yang ada nyawa yang decent. 5 elimination. Tapi dia tidak boleh duduk tepi tingkap. Risau akan ditembak oleh 4M. Geek Fam akan dapatkan 4M malah mengeluarkan langsung. Jadi Geek Fam ada 2 elimination point. Markah belum lagi bertukar double digit. Untuk markah mahu pun bertukar menjadi 1. Itu menjadi 2. Jadi untuk Geek Fam ada usaha yang lebih besar perlu dilakukan. Tapi Nova kan memenangi kawasan ni belum lagi. Sebab mereka sempat revive untuk Wolf ni. Dan last guy tu pun sudah boleh pegang. So mungkin akan mereka naik semula kepada 4. A7 kena berlawan dengan Stalwart pada ketika ini. Kalau semua ni berkontinue macam ni je, aku rasa bagi Fam mereka boleh dapat top 4 sebenarnya. Sebab semua busy juga dekat area sini. Pergerakan dilakukan oleh Nova. Cuba bergerak ke belakang tapi cantik lah Nova. Berjaya dapat 1, dapat 2. Ditembak daripada kereta, dapat 2 dekat situ. Bagi seorang King. Tapi dia akan ditembak, dibunuh secara langsung. Yuhai sekali lagi akan menjadi kryptonite untuk tim-tim daripada China. 4M dia dapat, Nova pun dia dapat. 3 mata penyingkiran sekarang ini untuk Geek Fam. Dan aku pun tak tahu Yuhai tu kat mana. Aku pasti Nova ni pun tak tahu Yuhai ni kat mana. Jauh sebenarnya. Dia dekat sebelah rumah ni je. Tapi mereka tak nampak. Kalau kita lihat, kita boleh nampak sedikit kelibat-kelibat. Inilah tempat dia. Dia dapat lagi. Yup. Wolf pun dia dapatkan 1 tim China, 1 orang dia rembat. Ya, betul tu. Tapi 5 elimination untuk Influence came in. Dan Geek Fam masih lagi tinggal 2 player. Tapi nampak macam kemenangan yang pasti untuk Alpha 7. Mahu pun Stalwart. Masalahnya mereka kena bertarung sama sendiri terlebih dahulu 4 lawan 4. Jadi tidak ada terma di mana mereka akan dapatkan kerataan mudah di sini. Alpha 7 dan Stalwart kena lawan 100%. A7 kena tembak pula daripada kawasan belakang dekat situ. Cerun ini bukan cerun yang selamat. Kena hati-hati yang knockdown cuba untuk dibangunkan. Mafioso juga cuba membantu rakannya. Tapi tu ada orang ni yang kena double cheeseburger ni sebenarnya. Yep. Influence Gaming nampak ada orang. Dan Alpha 7 hilang 1 secara kekal. Dan 1 masih lagi dalam keadaan knockdown. Influence Gaming dalam banyak-banyak tim akan menjadi duli dalam daging. Membenarkan STE mungkin menang pertarungan ini. Tapi Stalwart Esports 1 jatuh, 2 jatuh mungkin dekat sini. Yup, mereka ditekan sebenarnya lagi sekali oleh Influence. The Steel Boy. Dan rakan-rakan sekarang ni mungkin akan meratakan kedua-dua tim yang kita ingat akan chicken dinner. Ya betul, sebab mereka tadi saja yang ada 4 orang. Tiba-tiba mereka menjadi pasukan yang mungkin mempunyai paling kurang orang. Dengan Influence came in 3 player, kemungkinan mereka akan menjadi raja dekat sini. Mereka akan mempunyai majoriti mudah. Kalau dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang lain, STE 2 itu macam sukar untuk diselamatkan. Geek Fam pula akan mengambil peluang.
Damrud dan juga Yuhai yang tinggal duo yang diharapkan oleh Malaysia, tapi malangnya mereka bukan berada dalam circle dan akan dikejar. Malah hanya mempunyai beberapa saat saja untuk pergi, dan malang untuk Damrud, dia mungkin terpaksa berdiri dan mendedahkan diri dia kepada bahaya selepas ini. Oh, tapi bagi Damrud dia ada advantage sikit, iaitu dia ada dekat kawasan gandum. Kawasan gandum tu membagus untuk dia pun, tak ada siapa boleh nampak. Yuhai sekali lagi mendapatkan satu lagi knockdown, kali ini ke atas Stalwart. Tapi Stalwart, dia orang ada 4. Damrud menembak Sky Only top 6 sekarang ini. Dan Geek Fam menambah satu lagi mata penyingkiran. Dia pergi ke arah airdrop. Dan itulah satu kawasan selamat. Yuhai sudah pun ada dalam circle juga. Pada ketika ini akan order mendapatkan Cecil Boy terlebih dahulu. Nova masih lagi dalam permainan dengan satu orang player. Tapi Nova baru saja dikeluarkan. Tempat ke-6. 6 mata penyingkiran. Top 5 untuk Geek Fam pada ketika ini dengan 2 orang player. Damrud dan juga Yuhai masih bersama dengan kita. Masih di kawasan gandum itu. Dan tiada sesiapa pun melihat ke arah Geek Fam. Yap, yang menariknya lah ST hampir pun rata, dan ini akan menyebabkan sebenarnya Geek Fam ada peluang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi masalahnya sekarang ni, adakah influence Kemin nak fokus kepada Geek Fam? Itu yang menjadi persoalan. Kalau dia fokus kepada tim lain dulu, terutama sekali kepada S2G dan juga pasukan Alpha 7, ada peluang besar juga untuk Geek Fam. Ya, betul-betul sekarang ini dengan 7 orang saja masih lagi hidup. Top 4, 8 placement point minimum untuk Geek Fam. Keduanya sudah pun mencacing. Kalau dia nampak Cecil Boy dan dia dapat bunuh Cecil Boy secara kekal, bermakna semua tim maksimum number adalah 2. Dan Geek Fam pun ada 2. Tapi sekarang influence masih lagi ada 3. Mereka masih lagi nombor paling besar, tapi mereka melakukan splitting. Siapa-siapa knockdown sangat sukar untuk dibangunkan semula. S2G tinggal 1, Alpha 7 tinggal 1. Tembakan dilepaskan oleh Malang. Cecil Boy nampak Yuhai terlebih dahulu. Tembakan dilepaskan. Berjaya dijatuhkan dekat situ. Mark 14 diambil pula oleh Revo. Melihat arah Damrud dan Geek Fam. Tapi nombor 4, 8 mata, 13 sudah total bagi round ni. Ya, tapi apa pun memang malang untuk Geek Fam sebab mungkin salah satunya pasukan yang berada di luar circle. Jadi benda itu tidak boleh dielakkan. Sebab pergerakan-pergerakan mereka akan mendedahkan situasi dan juga lokasi di manakah mereka berada. Jadi Yuhai dan Damrud tak boleh nak elakkan situasi itu. Walaupun masih lagi double digit performance baik daripada Malaysia, ini akan menaikkan mereka mungkin di tempat yang kelima ataupun yang keenam minimum. Tapi Alpha 7 mengekalkan kedudukan cemerlang mereka nombor 1, dan sekali lagi kecemerlangan yang besar untuk pasukan Brazil. 3 chicken dinner oleh Brazil, oleh 3 pasukan yang berlainan. Inco sudah dapat 1, Alpha 7 sudah dapat 1. Influence Kemin pula akan mendapatkan chicken dinner. 4 game, 3 Brazilian chicken dinner. Cukup berkualiti negara ini. Ya, tepat sekali. Memang betul-betul diorang pre-plan rasanya. Game 2 aku dapat, game 3 aku dapat, game 4 bagi aku pula. Tapi tapi Turki boleh chicken lagi. Aku masih lagi percaya dengan player daripada S2G ni. Adakah dia akan berjaya mendapatkan chicken dinner? Janganlah mati kat zone weh. Try lah Ali. Try lah kan. Try bagilah nampak macam ada berusaha sikit. Kalau itu Damrud kan game dah habis dah. Tapi sekarang ni S2G akan cuba untuk mendapatkan chicken dinner daripada tim Brazil ini. Tetapi Brazil memang tengok dia punya daripada view atas tu macam bola tenis. Kan. Dah lah yang tim tu ada pun color orange dan color kuning kan. So nampak macam line dekat bola tenis tu. Tapi apa pun susahlah nak kita nak spin macam mana pun. Boleh lah kita acah-acah sikit. SUG ada peluang yang besar dekat sini. Tak. Dia auto jadi Damrud. Sekarang ni kalau siapa-siapa bunuh diri macam tu kan guys, korang cakap itu lah dia buat Damrud kan. Sebab Damrud seorang yang melakukan benda itu. Banyak kali dia buat. Banyak gila.